Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar anda semua? Diharapkan anda sudah bersedia untuk kita meneruskan lagi pembelajaran kita pada kali ini. Untuk pembelajaran kita pada kali ini, kita akan mempelajari mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4 dengan unit 12, Adat Dijunjung, Budaya Disanjung dengan tajuknya Seni Benang Emas. Baik, untuk standard kandungan membaca dan mengapresiasi karya sastra dan bukan sastra. Seterusnya standard pembelajaran membaca karya sastra dengan gaya penyampaian yang sesuai. Dan seterusnya objektif kita pada kali ini, pada akhir PDPC, murid akan dapat membaca teks dengan gaya intonasi yang betul. Dan seterusnya kriteria kejayaan, murid berjaya dapat membaca teks dengan gaya dan intonasi yang betul. Baiklah sekalian, tanpa melengahkan masa, anda boleh buka buku teks Bahasa Melayu tahun 4 anda pada halaman 80. Mari kita lihat bersama-sama. Baiklah sekalian, berdasarkan objek yang anda lihat pada papan skrin ini, apakah yang anda boleh nyatakan di sini? Baik, anda boleh lihat ini merupakan hasil kraft tangan tekad benang emas. Baik, bagaimanakah caranya untuk kita menghasilkan tekad benang emas ini? Mari kita lihat bersama-sama pada video ini. Baiklah sekalian, berdasarkan video yang telah anda tonton sebentar tadi menunjukkan cara untuk menghasilkan tekad benang emas. Dan jika anda dapat lihat, ianya memerlukan ketelitian, kesabaran yang sangat tinggi dan juga mengambil masa yang agak lama untuk menyiapkannya. Baiklah sekalian, tak kenal maka tak cinta, mari kita lihat bersama-sama sejarah seni benang emas. Baik, sejarah seni benang emas ini bermula dengan asal-usulnya yang dikaitkan dengan kegunaan pakaian dan kelengkapan keluarga raja-raja atau istana dan perkembangan seni tekad pada awal kurun ke-15 iaitu semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka. Dan kesan penggunaan sulaman tekad dilihat dalam kalangan masyarakat Cina keturunan Baba dan Nyonya yang menggunakan sulaman tekad pada pakaian mereka iaitu pakaian kebaya. Okey, seterusnya negeri Perak merupakan antara negeri yang terkenal mengusahakan kraft seni tekad timbul benang emas. Baik, ini merupakan gambaran pakaian raja ataupun sultan yang menggunakan tekad emas dan juga pakaian kebaya daripada kalangan masyarakat Cina keturunan Baba dan Nyonya. Okey, baiklah, seterusnya mari kita bersama-sama melihat individu yang berkait rapat dengan seni tekad benang emas ini. Baik, seperti yang dilaporkan oleh berita Harian Metro pada 9 Jun 2018 mengenai tajuknya Tangan Emas Azizah. Siapakah beliau? Baik, kita lihat bersama-sama tayangan video ini. Nama saya Haji Azizah binti Mama Esok. Saya mengusahakan tekad ni dah lama dah lah. Lebih kurang melalui kerjaan 55 tahun. Saya mula-mula berkecimpung dengan tekad ni daripada bangku sekolah lagi. Masa umur saya 12 tahun. Hasil tekad warisan ni daripada ibu saya. Kerana di rumah saya tu, di rumah ibu saya tu memang mengusahakan tekad benang emas.
tekad ni memang dah ada dalam rumah saya, dalam ibu saya. Itulah hingga ke hari ini saya masih memegang warisan ni, seni warisan ni, hingga ke orang kata nak Nabi kasih seumur yang tua ni mungkin masih lagi bergerak cergas. Baiklah, beliau merupakan Haji Azizah binti Muhammad Yusof yang merupakan seorang tokoh dalam seni tekad benang emas. Jadi untuk itu mari kita bersama-sama melihat pada buku teks untuk kita ketahui lebih lanjut mengenai beliau. Mari kita baca bersama-sama. Kuala Lumpur, 9 Mei. Puan Azizah binti Muhammad Yusof telah dianugerahi Tokoh Kraf Negara 2018 bersempena dengan Hari Kraf Kebangsaan. Beliau yang berumur 80 tahun merupakan pengusaha kraf tangan tekad benang emas. Beliau diberi pengiktirafan atas usahanya memartabatkan industri seni tekad benang emas. Pelbagai pengiktirafan telah diterima di peringkat kebangsaan dan negeri. Selain itu, beliau turut menerima pelbagai anugerah seperti Anugerah Tokoh Usahawan Wanita, Darjah Ahli Bangku Negara AMN, Anugerah Karyawan Kraf, Anugerah Usahawan Jaya Parlimen Kuala Kangsar, Anugerah Yayasan Kesenian Negeri Perak dan Adi Guru Kraf Tekatan. Beliau mula mendalami kemahiran seni tekad sejak di bangku sekolah. Seni tekad ini menjadi warisan turun-temurun daripada nenek dan ibunya. Selepas tamat persekolahan, beliau menumpukan sepenuh masa mempelajari kemahiran seni tekad. Beliau mula menyiapkan tempahan ketika berumur 16 tahun. Antara produk sulaman tekad yang dihasilkan termasuklah hiasan pelamin, set bilik tidur dan pakaian. Kehalusan kerja tangan beliau sering mendapat perhatian pihak istana. Puan Azizah masih menerima tempahan tekad benang emas, menggunakan tangan bagi mengekalkan keaslian seni tekad tradisional. Baiklah sekalian, berdasarkan teks yang telah kita baca sebentar tadi, saya akan percaya anda telah memahami mengenai tokoh kraf seni tekad benang emas negara kita. Baik, untuk mengukuhkan lagi pemahaman anda, untuk tugasan kita pada kali ini, anda diminta untuk merakam bacaan teks seni benang emas dengan nada dan intonasi yang sesuai, iaitu dengan laras berita. Dan rakaman anda hendaklah dalam bentuk audio dan juga video. Baiklah sekalian, sampai di sini saja perbincangan kita pada kali ini. Kita akan bersua lagi pada waktu yang akan datang. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.